Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur sekali lagi kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih lagi Allah rezekikan daripada malam-malam akhir 10 Ramadan. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, antara perkara yang kita sebutkan pada semalam berkaitan dengan bagaimana amal ibadah dan ketakwaan itu bersangkutan dengan perasaan dan nilai yang ada di dalam jiwa pelakunya. Maka Allah Azza wa Jal, ia bukan sahaja menjadikan hidayah, petunjuk itu sesuatu yang bersifat mistik, di mana apabila kita duduk bersama dengan orang-orang ataupun di tempat-tempat yang digambarkan begitu ada nilai ataupun unsur agama, maka dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang diberikan hidayah. Sebab itu apabila kita melihat ada di kalangan manusia yang apabila akidah dan juga view dia terhadap agama itu silap, maka dia akan pergi kepada objek-objek yang bersifat keagamaan, yang pergi ke Kaabah, yang pergi ke masjid. Dia mengharapkan keberkatan yang ada pada tempat-tempat tersebut akan memberikan dia pahala atau memberikan dia hidayah. Namun pemberi dan penurun kepada hidayah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ia bersifat ataupun ia perlu dicari daripada sumbernya. Apabila Allah Azza wa Jal menyatakan berkaitan tentang sifat Quran itu akan dipelihara, Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra, iaitu Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan memperlihara atau memelihara Quran tersebut. Namun dalam waktu yang sama, Nabi SAW tidak hanya duduk dan menyatakan bahawa Allah dah janji kat aku Quran akan ada lah dan dia akan dipelihara lah. Namun apabila datangnya wahyu yang dibawa oleh Jibril, Nabi memanggil kutabul wahyi, penulis-penulis wahyu, antaranya Ali dan juga beberapa sahabat yang lain akan menuliskan untuk Nabi pada kulit haiwan ataupun pada pokok, batang-batang pokok kayu dan sebagainya. Dalam waktu yang sama, walaupun ia merupakan janji Allah Azza wa Jal bahawa akan ada pemeliharaan ataupun peliharaan daripada langit terhadap Quran, Nabi SAW tidak hanya bergoyang kaki. Bukan sahaja mereka menulis, bahkan di kalangan para sahabat itu memelihara dalam dada-dada mereka menghafal Al-Quran. Begitu juga kepada wahyu, begitu juga kepada hidayah. Ia memerlukan panca indera kita untuk kita gunakan, kita utilize, dan ia akan mampu membawa kepada hidayah. Allah mencela dan menyatakan di dalam Al-Quran manusia dan jin, walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal insi wal jin, dan akan dipenuhilah di dalam neraka itu daripada kelompok manusia dan jin. Kerana apa? Mereka juga Islam, mereka juga ada agama. Bahkan yang Islam itu juga Allah Ta'ala ada yang di antara mereka ke syurga, ada di antara mereka ke neraka. Kerana apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yusmi'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah memberikan, mengaitkan daripada 3 panca indera utama kita
bagaimana kita gunakan untuk mengakses hidayah dan wahyu Allah yang kita tidak gunakan. Lahum qulub, bagi mereka jiwa, perasaan, ada hati dan yang seumpamanya yang difahami daripada konsep tersebut. Qulub, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yun, bagi mereka mata, la yubsiruna biha, wa lahum adhanun, bagi mereka telinga, la yusmi'una biha, mereka tak dengar menggunakan telinga tersebut. Tiga perkara ini ataupun tiga panca indera ini yang membawakan ilmu kepada seseorang, yang membawakan hidayah kepada seseorang. Ada orang yang tidak mampu apa kita kata, tidak mampu mendengar dan juga buta, membaca Quran menggunakan braille. Subhanallah. Kalau siapa selalu melihat ataupun program Musafir Ma'al Quran yang dibuat ataupun yang dikelolakan oleh Syekh Fahad Al-Kandari, ada satu budak yang dia buta. Dia kata dia gunakan braille lebih kurang dalam beberapa bulan atau setahun ke 2 tahun, dan dia hafal Quran. Masya Allah. Ia bukan sahaja dia hafal Quran, kita datang kita tepuk dia. Dia katakan dia buka Quran, dia tengok dia baca satu ayat. Dia kata 3 muka daripada benda ini, baris yang ketiga ataupun keempat daripada muka yang saya sebutkan tu. Sebutkan. Dia jawab dengan benar dan betul dan tepat. Dia kata baca contoh, baca dari surah Al-Isra ayat 30. Dia baca. Ia merupakan satu simbol ataupun sign kepada kita, dengan Allah memberikan ketiga-tiga nikmat mata, nikmat telinga dan juga nikmat hati dan jiwa dan perasaan. Gagal lagi manusia untuk dekat dengan Quran, untuk dekat dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Mungkin semalam saya menyatakan bagaimana satu orang itu untuk sampai kepada takwa, ia memerlukan kepada jiwa dan nilai yang faham dan dekat kepada sumber wahyu ataupun sumber agama Al-Quran dan juga sunnah. Saya ustaz tak tahu bahasa Arab. Apa yang ustaz baca ke apa yang ustaz sebut ke saya tak faham, mereka ustaz terjemahkan. Subhanallah. Apabila satu orang itu ingin melabur dalam satu investment, apa yang dia berikan, apa yang dia laburkan, itulah apa yang dia dapat. Masya Allah. Saya di London ada satu orang perempuan masuk Islam, one Nigerian lady. Dia nak baca Quran. Mungkin dia ada beberapa masalah sehingga kan dia cari sampai ke Mesir. Dia setiap malam dia akan Skype dengan satu guru bacaan Quran dia daripada Mesir. Sampai tahap begitu sekali. Apabila manusia memberikan alasan kepada banyak perkara, datang pada benda ni, contoh ada beberapa orang saya tegur, saya katakan bahawa entah cek dulu apa yang ingin disebutkan berkaitan dengan agama. Saya bukan budak belajar agama. Bagaimana kita kadang-kadang dalam diri kita boleh belajar sampai kadang-kadang selain daripada bahasa Melayu, English, Deutsch, bahasa Jerman, French dan sebagainya, kenapa tidak salah satu daripadanya bahasa Arab? Ada manusia yang boleh sampai 7, 8, tapi bila bahasa Arab payah. Bahasa ini proses yang sama, sesuatu yang hidup. Apabila kita menggunakan bahasa, ialah satu benda yang akan sentiasa berada bersama kita. Even mother tongue kita adalah Malay language, kita pergi satu tempat yang kita tak bercakap langsung dengan bahasa ni, lama-lama dia akan masalah. Kita jumpa kawan-kawan yang memang lahir dan membesar di sana, dia balik Malaysia, dia nak belajar bahasa Melayu, orang Melayu. Sampai tu malam dia duduk dengan kawan-kawan dia, first time dia balik, dia umur 20 tahun. Dia nak tidur, which is kita akan kata good night. Dia Melayu, cakap pun sikit-sikit. Dia boleh kata kat kawannya, apa, malam bagus. Malam bagus, good night. Apabila bahasa itu benda yang di mana kita
Jadi apabila kita memberikan alasan, Allah menyatakan lahum qulub, bagi mereka jiwa yang mana dia tidak menggunakan untuk berfikir. Lahum a'yun, lahum udhunun, bagi mereka mata dan bagi mereka telinga. Hari ini ia bukan sahaja dalam bahasa Melayu, bahkan lebih banyak dalam bahasa-bahasa lain sumber yang boleh membuatkan kita faham terhadap agama Allah. Allah menyatakan mereka ini yang ada keseluruhan ketiga-tiga panca indera ini, apabila Allah Ta'ala panggil dia di akhirat, mereka gagal menggunakan untuk dekat kepada Allah. Alasan ini yang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Walaqad zara'na li jahannam, dan mereka ini akan memenuhi jahannam, neraka Allah. Dan Allah sifatkan orang ini, bukan sahaja mereka ini masuk ke dalam neraka, Allah hina dia seperti ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini bagaikan an'am. An'am ini ia lebih kepada, dalam kita bahasa Arab, adalah binatang yang berkaki empat. An'am. Dan ia mungkin juga boleh difahami dengan binatang yang diternak. Yang diternak, an'am. Dan Allah kata bal hum adall, bahkan mereka lagi sesat. Kenapa Allah ini yang dinamakan sebagai Allah precise, Allah menggunakan bahasa yang begitu tepat. Allah tidak menyatakan ulaika kal hayawan, mereka ini bagaikan hayawan. Hayawan ini boleh masuk sama ada dia liar ataupun tidak. Tuan-tuan, apabila kita katakan haiwan secara umum, ada haiwan liar yang mempunyai kebebasan dia untuk pergi ke mana sahaja dia mahu pergi. Binatang yang beralam hutan, bila dia nak pergi ke kanan, dia pergi ke kanan, nak ke kiri, dia ke kiri, dia nak baham siapa, dia baham. Tetapi an'am, binatang ternakan, akan ditentukan kau makan apa, kau pergi mana, pukul berapa kau kena masuk kandang, pukul berapa kau kena keluar. Bermaksud dahlah dia ini bodoh. Allah gambarkan, dan dia tidak boleh memberikan ataupun ada ruang untuk dia kebebasan di dalam kehidupan dia. Kerana apa? Bukan dia tak boleh. Bayangkan kalau ada pengembala tadi, dia seorang. Okey, kalau katakan haiwan lembu-lembu ni bersepakat untuk langgar dia punya pengembala, memang confirm dia mati. Tapi itu tidak ada pada mereka. Bukan bahkan dia banyak, bahkan lembu tu boleh, kalau dia sepak sekali memang tuan dia akan pengsan. Dan Allah gambarkan mereka ini bagaikan binatang ternakan, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternakan. Yang mana Allah menjadikan kita, Allah menjadikan manusia itu sebagai ahsani taqwim, dalam keadaan yang terbaik. Namun apabila ia bukan sahaja dengan keadaan terbaik, namun dalam nilai diri tersebut, menggunakan keseluruhan apa yang ada Allah rezekikan tadi daripada 3 senses ini, ia membezakan antara kita dan haiwan, kita dan di antara orang yang beragama lain, untuk menjadi dekat, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila kita menggunakan alasan, macam mana saya begitu Ustaz, saya tak boleh begini, saya tak boleh begitu, alasan yang sama, ia tidak akan memberikan orang lebih alim ataupun orang lebih cerdik, orang lebih ke hadapan. Apabila dia mahukan satu kebaikan ataupun lebih baik daripada orang lain, Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu itu darjat yang lebih banyak, lebih tinggi daripada orang yang lain yang tidak ada ilmu. Allah menyatakan juga, adakah sama di antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Sebab itu apabila kita kata, macam mana saya boleh begitu, macam mana saya boleh faham, Masya Allah, antara kelebihan yang selalu saya tertarik, seperti yang Ustaz Mazli, Dr. Mazli selalu sebut, antara yang ada kepada mak-mak salih student undergrad di barat, sebagai contoh, dia ambil Middle East Study, bahasa Arab. Mereka lama juga macam Malaysia study. Kalau katakan sama holiday 3 bulan, dia tak duduk dengan kawan-kawan dia pergilah Spain ke, dia pergilah berjalan, tak. Kebanyakan kawan-kawan saya jumpa, dia kata okey, dia belajar bahasa Arab, dia akan pergi ke Mesir, dia akan buat apa, kerja-kerja volunteer works di sana. Bukan saja dia buat kerja, dia asah bahasa. Dia pergi ke Northern Africa, kawasan Morocco, Aljazair, Algeria dan sebagainya, untuk dia kuatkan bahasa. Bahkan dia pergi mencari pengalaman. Berbeza dengan kebanyakan pelajar kita, bukan kerana apa? Pertama, kerana sistem yang ada.
sistem yang ada. Kalau kata cuti, Allah qada tidur. Kalau siang, kalau kata weekdays tu kena bangkit pukul 7, balik pukul 5. Okey. Tapi kerana sistem itu telah berakar dalam masyarakat kita, setiap ada kosong, jangan lepaskan peluang untuk buang masa pada waktu-waktu yang mana kita tak boleh buang masa. Pergi berjalan. Betul, ingat saya sebut banyak kali. Kadang-kadang ketika saya tengah menulis di library ke apa, kadang kita dengar di belakang tu sebutan dia bukan saja ada di antara orang kita. Contoh, bahasa apa sekalipun, Allah Ta'ala rezekikan Melayu ni lidah lembut. Kadang cakap English pun kalah mak-mak dan minam saleh. Mungkin Arab pun lebih kurang begitu. Okey. Tapi apa yang berlaku, saya tengah menulis, saya dengar ada perempuan sangat mina Arab mana ni duk di library apa Mekah ah. Saya pusing, masya-Allah. Saya ingat saya tak sama ada dia mai daripada Khalij, Gulf, apa countries ataupun kawasan-kawasan situ dengan sebutan dia. Kita kalau belajar di sini gym tu gym, adalah dia akan adalah lahjah-lahjah yang kita akan, siapa yang belajar akan dapat kesan, oh dia daripada mana, dia daripada mana. Katanya mai datang confirm daripada kawasan-kawasan Khalij. Saya pusing semua dengan skirt pendek, dengan apa semua, sedang cakap Arab. Bahkan ada satu lecture, mereka, saya tidak silap, tentang gaya pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali, saya di Oxford. Dia boleh baca kitab Ihya. Sama, bukan Islam, pakaian, masya-Allah. Lagi yang sama. Okey, dia boleh baca. Dan kemudian, walaupun salah dia punya baris, siapa yang belajar Arab, kita tahu dia saraf dengan nahu, dia tunggang terbalik. Tapi dia translate betul. Dia translate betul. Maksud bagaimana, sebab tu kadang-kadang kita akan tengok ada beberapa orang di Indonesia menggunakan sistem di sana, dia lebih cepat dia belajar bahasa. Okay? Bermaksud manusia apabila dia mempunyai 3 senses ini, dia mahu belajar, dia mahu dengar apa yang Allah Ta'ala katakan, dia akan berusaha. Bukan hanya memberikan alasan demi alasan, sehingga akhirnya dia lebih jauh. Setiap kali dia tidak boleh buat, dia akan kemukakan alasan yang sama. Syekh, anda tak boleh, anda banyak itu dan ini. Walaupun kita gagal, kehidupan ini bukan untuk memenuhkan, to achieve something yang sempurna dah. Mungkin kita habis, ataupun umur ini akan habis ketika kita tak sampai pun 1/3. Namun Allah mengukur daripada apa yang kita usahakan itu, apa yang besar di sisi Allah, kesungguhan, keikhlasan kita untuk mendapatkan takwa dan takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga doa yang salah satu benda yang kita letakkan di dalam permohonan kita dalam Ramadan ini, supaya kita lebih baik dan pandai di dalam agama, lebih cermat dan patuh kepada Allah, berasaskan kefahaman yang sahih dan gaya pengambilan ilmu yang benar. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah yaj'alana wa yaj'alakum min alladhina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nas'alullah yaj'alana min al-muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.